lam, tak boleh ada tanwin, tak boleh ada nun. Mudhafun ilaih biasanya ada alif lam, tapi ada kadang-kadang tak ada alif lam. Okey, sekarang kita tengok. Kita praktiskan pada soalan nombor 11 ni. Okey, cuba jawapan. Saya nak dengar jawapan. Mana mudhafun ilaih? Oh. Ya, saya tengok chatting laju gila. Yes. Yang tak boleh tulis Arab, tulis Melayu. Anas ke ananas? Jangan salah ya. Al-ananas tu makna buah nanas. Tulis Melayu jadi ananas buah nanas. Okey, anas. Okey, bila anas, okey, betul, bagus. Tapi kan ada yang tulis kod Melayu tadi. Yang tulis kod Arab, okey, saya tak boleh trace awak salah ke betul. Sebab saya anggap yang awak betul. Kalau tulis anas tu betul. Tapi yang kod Melayu tadi ada seorang tulis tadi. Awak tak perasan? Tak apa, saya perasan. Dia tulis an-nasu. Boleh kita baca an-nasu di sini? Nak tanya dulu. Dalam periksa kita jawab kod Arab. Tapi bolehkah kita baca an-nasu? Oh, tak boleh. Afif kata tak boleh. Afif kata tak boleh sekarang. Tak boleh sekarang. Oh, tak boleh setabuk. Sama lah. Tak boleh sekarang, tak boleh setabuk. Tak boleh. Memang tak boleh. Kenapa? Kenapa tak boleh? Bapa tak boleh baca an-nasi. Sebab dia isim majrur. Yes. Ni Jamal jawab. Jamal Mendes. Dia jawab sebab dia mudhafun ilaih. Kan soalan tu pasal mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih mesti majrur. Saya sebenarnya ada lagu. Awak semua boleh masuk dalam channel Ustaz Selamba YouTube. Ada lagu pasal majrur. Saya tak nak nyanyi semua, saya nak nyanyi bab majrur je. Dengar Nyanyilah sekarang. Okey, Syazrul, atas permintaan Syazrul, petang-petang yang sungguh mengantuk ini, saya korbankan suara saya. Saya nyanyi. Okey. Isim yang dijar 3 sahaja, tidak banyak dengan haraf dan juga idhafat, itulah sahaja. Cukuplah ia. Maknanya isim yang dijar ada 3. Dengan haraf, pertama dengan haraf jar. Dan juga idhafat. Idhafat di sini maknanya mudhafun ilaih. 2 kan? Itulah sahaja. Cukuplah ia. Maknanya 2. Tapi sebenarnya 3. Macam mana Ustaz sebut isim yang dijar. Lagu apa Ustaz petik? Saya tak suka petik lagu orang, saya suka petik lagu sendiri. Lagu sendiri. Tengoklah dalam YouTube nanti. Ustaz Selamba. Jangan lupa subscribe, like dan share. Betul-betul tu. Itu bukan gurau, itu betul-betul. Okey. Cerita dia. Jadi, pertama dengan haraf. Bagus Hafizuddin dah subscribe, thank you. Yang kedua mudhafun ilaih. Dan yang ketiga dia tawabi'. Sama ada dia tawabi' tak apa dia? Lagu dia kat belakang tu dia tulis. Sambung dengan dia, saya sambung sikit Nak sambung tak ni? Okey. Isim yang dijar 3 sahaja, tidak banyak dengan haraf dan juga idhafat, itulah sahaja. Cukuplah ia. Janganlah engkau terpedaya, sebenarnya satu lagi kau tak percaya. Tawabi' ikut sahaja masuk semua. Apa tawabi' tu? Ada 4 kan? Atau badal sifat taukid. Itulah mereka. Itulah dia. So ada 3 sebab jadi majrur. Antaranya mudhafun ilaih.
Soalan kita ni lah. So mana jawapan dia? An-nasi. An-nasi. Okey. An-nasi. Jadi dia adalah mudhafun ilaih. Betul tak kaedah saya sebut tadi tu? Boleh praktis tak untuk tajuk mudhafun ilaih? Terima kasih Azam. Okey, macam-macam lah awak ni. Okey. Kalau al-um dengan, mari kita try praktis al-um dengan ahaku, boleh tak jadi mudhafun ilaih? Boleh tak boleh? Tak boleh kan? Okey, Ikram dah jawab. Okey, ahaku dengan an-nas, boleh tak? Boleh, sebab ahaku tak ada alif lam, an-nas ada alif lam. Okey. An-nas dengan bi, tak boleh. Mudhafun ilaih tak boleh huruf jar. An-nas dengan bi tak boleh. Sebab mudhafun ilaih tak boleh huruf jar. Dia kena isim. Okey. Okey, tahniah kepada kawan-kawan semua, Jamal Mendes, Syazwan dan juga ramai lagi yang berani bersemuka pada petang ini. Berani tunjuk muka. Menampakkan kelakian mereka. Ya, bagus. Ikram juga, tahniah. Mungkin ramai lagi saya pun tak nampak. Jangan tunjuk gambar pisang. Nakal-nakal lah budak ni. Okey. Okey, sambung Bil ihtiram. Bil ihtiram, boleh tak mudhaf ilaih? Tak boleh. Sebab haraf jar majrur tak boleh. Betul, bagus. Ya. Bagus. So settle. Okey, kita tengok. Sebab ni, kenapa saya nak berhenti lama kat tajuk mudhaf ilaih? Sebab tajuk ni susah. Memang susah sebab saya bila nak mengajar student pun, saya cakap kita kena tunggu latih to be lah. Saya nak ajar sekarang pun, saya ajar pun awak tak faham juga. Kita tunggu latih to be, nanti awak jumpa, awak akan tengok bahawa awak faham. Nampak? Okey, soalan nombor 12. Okey, cepat. Nombor 12 tu. Jawab dia. Apa dia? Okey. Sudah mula ada tanda soal. As-sa'ih ada. Okey, jawapan lagi. Ada yang conteng biru di sana, kalimah ayam. Ada yang conteng kalimah itik. Bukan setakat ayam, itik pun ada. Okey. Di sini, dia akan ada keliru. Bila mana kita tak tahu, kalimah tu isim ke fi'il. Contoh, makasa. Makasa di sini adalah fi'il. Fi'il madhi. Disebabkan awak tak tahu dia fi'il, maka awak akan confuse. Nampak sekali, tak ada alif lam. Alright. Boleh jadi mudhaf. As-sa'ih pula, ada alif lam. Mudhafun ilaih. Awak pun tulis as-sa'ih. Okey, bila tulis as-sa'ih, maka pemeriksaan pun buat macam ni, potong. Salah. Itu kena tahu fi'il. Makasa tu adalah fi'il. Kalau tak tahu di situ, confuse, memang salah. Cuma saya nak bagi tahu awak satu benda. Saya nak cerita pada awak lah. Sebenarnya, soalan-soalan yang dibuat oleh kementerian ni, lembaga peperiksaan ni, sebenarnya, setiap soalan tu, hampir kesemuanya, majoritinya, dia ada clue. Dia ada clue. Banyak clue. Dia sebab apa? Dia nak tolong pelajar. Dia nak tolong awak lah. Nak suruh awak skor. Contoh. Soalan 12. Saya nak bagi awak tips. Tulis sekarang. Tulis nota. Okey. Yang duduk atas motor jangan tulis. Harap-harapnya. Okey. Tulisnya pegang pen. Pegang pen. Kalimah isim. Salin. Saya sebut ni awak salin. Kalimah isim selepas nombor atau angka 3 hingga 10. 3 hingga 10 adalah mudhafun ilaih. Saya ulang lagi sekali.
Kalimah isim selepas nombor angka 3 hingga 10, mana pada talata hingga asyarah adalah mudhafun ilaih. Sebenarnya itu adalah kaedah dia. Yes. Nahwan. Thank you, Nahwan. Dia dah salin. Okey. Ini tajuk adat ma'dud. Ya, betul. Sebahagiannya lah. Maka dia adalah mudhafun ilaih. Kan? Awak kena belajar ni. Sebab apa? Setiap soalan, dia ada tips. Dia ada clue. Awak akan tengok ada clue. Mari kita tengok soalan berikutnya. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Okey. Kita pergi kepada muka surat 3 juga. SPM 2015. Okey, bagi yang lam, sebenarnya soalan ni adalah standard sama dengan lam. Macam ni juga soalan dia. So dia, jangan Ustaz, ni soalan bukan. Dia sebenarnya sama. Nahu ni kok mana-mana pusing pun dia sama je. Macam orang belajar bahasa Inggeris lah. Macam tu lah juga. Belajarlah Inggeris mana pun macam tu lah. Beza susah sikit, senang sikit. Yang ni susah kat sini, senang kat sini. Ini susah kat sana, senang kat sinun. Normal lah tu. Okey. Tengok 2015 SPM. Istakhrij at-tawabi' ma'a bayan naw'ihi mimma ya'ti. Okey. Nombor 10. Silakan, siapa nak jawab? Silakan, lagi jawapan. Ya, 2015 itu dia. Boleh conteng, boleh juga ni. Okey. Saya tengok ada jawapan. Ya, nafsuhu. Ada orang Afikah jawab badal. Nafsuhu badal. Tadi siapa jawab ni? Amir jawab taukid. Nafsuhu zikri. Mana pula? Okey. Jawapan dia ialah nafsuhu taukid. Taukid. Taukid maknawi di sini ya. Tapi kita tak payah tulis taukid maknawi. Sebab dia nak sini ialah jenis-jenis tawabi' saja. Ma'abayan nau'. Okey. Ma'abayan nau'iha lah. Dia soalan tu salah. Okey, 11. Okey, jawapan 11. Jawapan 11. Ya, Jamilah. Jamilah, na'am. Jamilah, na'am. Ya. So, senang ya. Sebab na'am ni, dia ada alif lam, sama-sama ada alif lam, sama-sama ada ta marbutah. Dia ada 4 kan? Sama-sama dari segi i'rab. Marfu' sama marfu', majrur sama majrur. Sekarang ni majrur sama majrur. Al-jamilati. Minal manaziri al-jamilati. Okey. Kemudian sama dari segi mufrad, musanna, jamak. Antara manazir dengan jamilah tu sama dari segi muzakkar muannas. Tapi al-manazir tu adalah jamak taksir li ghairil aqil. Tak ada akal. Tapi maka dia kena guna sifat dia mufrad muannas. Jadilah gitu. Okey, seterusnya. Ali. Soalan tu salah sikit yanjahan. Ahmad wa Aliyun yanjahani fi musabaqati tilawatil Quran. Okey, jawapannya. Orang jawab apa sini? Ada orang jawab Ataf. Okey, lagi? Ali Ataf. Ataf. Lagi? Ataf. Ali lagi? Yang jamu. Mana ada yang jamu? Yang jahu. Sebab salah soalan. Bukan salah awak, salah soalan.
Okey. Setakat ni saya dengar tak ada orang jawab yang tepat. Saya nak dengar jawapan yang tepat sekali. Okey, saya padam whiteboard. Cuba jawab yang tepat sekali. Saya tengok. Siapa boleh jawab paling tepat? Idhafat pula. Wah, pun ada. Ahmad Ali. Naat. Dia makin jauh dah ni. Jauh lagi ni. Ali Ataf pula dah. Tak lama lagi ada yang sebut mubtada' Ahmad maktufun alaih. Sudah. Habis. Ali maktuf. Okey, dengar. Okey. Ya, Ustaz bagi tahu lah ni. Okey. Ambil marker hitam. Dia kata tadi Ahmad wa Aliyun. Kan? Kalau kita tengok sini bukan yang jamu. Ada lagi jawab yang jamu. Okey. Ahmadu wa Aliyun. Ali di sini. Mari kita lihat siapa yang kena. I'rab dia ialah apa dia? Boleh baca? Boleh baca? Ma'tuf. I'rab dia adalah ma'tuf. Bukan ataf. Ya. Jadi, memanglah setengah orang dia jawab ataf. Sebenarnya yang ataf ni. Ni. Adatul atfi. Wa tu. Sebenarnya kalau sebut ataf, dia merujuk kepada wa. Huruf ataf ataupun adatul ataf. Jadi huruf ataf adalah wa. Dia adalah haraf. Ahmad ni apa dia? Ada tadi sahabat kita sebut ma'tufun alaih. Betul. Ahmad adalah ma'tufun alaih. Okey. Tapi, dengar dalam i'rab ma'tufun alaih ni, ma'tufun alaih ni tidak pernah, tak payah ditulis. Cuma perlu tahu je. Ahmad Ali ni nak ikut siapa? Nak ikut Ahmadu lah. Bila Ahmadu marfu', maka Aliyun juga marfu'. Sebab dia tahu ambil. So, dalam soalan, jika dia tanya sama ada i'rab, mauqi'un i'rab, jangan sebut ma'tufun alaih. Kalimah ma'tufun alaih ni bukan i'rab. Ya. Tapi Ahmad ini, kalau i'rab Ahmad ini ialah mubtada. Kalau i'rab dia adalah mubtada. Ini i'rab dia. Bukan ma'tufun alaih. Cuma ma'tufun alaih ni kena tahu. Tapi tak perlu tulis. Sebab apa? Dia perlu tahu untuk kita menentukan baris aliyun ke aliyin ke aliyan ke. Dia ikut siapa? Bila dia ikut Ahmadu, kerana dia ataf kan, dia ikut, maka dia kena marfu' sama-sama marfu'. Itu saja. Itu tujuan nama dia ma'tufun alaih. Jadi tak payah nak serabutkan kepala otak kita. I'rab kita jangan sebut Ahmad ma'tufun alaih. Ahmad ni hanya jawatan bersama dia je. Ma'tufun alaih. Dia sebenarnya adalah mubtada. Mubtada je. Sebab tu kadang-kadang pelajar confuse. Ustaz dia ni mubtada ke ma'tufun alaih? Kalau melibatkan i'rab,
awak hanya perlu sebut sama ada mau kena i'rab ke, awak hanya perlu sebut yang betul-betul i'rab. Mau kena i'rab. Ma'tufun alaih bukan i'rab dia. Mana yang nak tahu? Yang perlu sebut. Saya ada lagu. Yang kena sebut dalam lagu tu lah. Okey, awak pernah dengar akan lagu ni kan? Isim yang marfu adanya 7. Fa'il naibnya suka bergaduh. Fa'il dengan naib fa'il. Marfu. Mubtada khabar sering bersama. Khabar inna. Isim kana. 6, 7 termasuk tawabik. Okey. Cuba keluarkan jadual jisim. Admin, keluarkan jadual jisim sekejap. Bagi kita tunjuk kat kawan-kawan kita. Jadual jisim. Okey. Yang link satu lagi pun sama. Okey, nampak tak senarai dalam marfu'at tu? Itu saja perlu disebut bila ditanya pasal mauqi'ul i'rab. Bukan ma'tuf. Bukan ma'tuf, bukan ma'tufun alaih. Bukan mubdal minhu. Bukan mausuf. Tak ada dalam tu. Ustaz gambar tak jelas. Okey, Amin besarkan. Okey. Yang ini satu lagi pun sama. Okey, saya nyanyi lagi. Yang tadi tu. Zoom. Boleh zoom. Tadi yang marfu' ada 7. Saya baca yang mansub pula. I'rab mana isim yang mansub. Isim yang mansub ada 7. Ada marfu' ada 7. Mansub ada 13. Al-mansubat ada 13. Al-mafa'il 6 sekawan. Maf'ulun bi, maf'ul mutlaq, maf'ulun fi, maf'ulun la, maf'ul sani. Berapa dah tu? Kira? Awak tak kira, angkat tangan. Okey, bagus Syahrul. Syahrul dah kira 6. Entah betul tak tidak saya pun tak tahu. Okey, 6 Syahrul lah, saya percaya awak. Syazrul, saya percaya awak. Susahlah kalau nak tanya. Okey. Lupa dah. Apa tadi? Maf'ul ma'af. Kalau nyanyi semula. Al-mansubat ada 13. Al-mafa'il 6 sekawan. Maf'ulun bi, maf'ulun lah, maf'ulun fi. Terbalik. Maf'ul mutlak dulu. Maf'ulun bi, maf'ul mutlak, maf'ulun fi, maf'ulun la, maf'ul tsani, maf'ul ma'af. Apa lagi ya? Kena tengok baliklah dalam lirik lagu tu. Alah, tak ingat dah. Okey. Minta buku cerita nahwu. Nanti saya tanya admin buku cerita nahwu. Muka surah 4. Siapa ada muka surah 4 tu, tengoklah. Itu lirik dia. Nanti saya tengok balik. Jadi 13 ni lah adalah mansub. Dalam i'rab 13 ni lah kita sebut. Nampak? Dia membantu kita. Isim majrur saya dah baca tadi lah. Isim dijar 3 sahaja tadi saya dah nyanyi tadi. Dengan haraf dan ijba idhafah. So itu cara bagaimana dia membantu kita. Okey, saya tunaikan qada. Saya qada. Okey, ini buku dia, cerita nahwu. Walaupun buku ni saya yang tulis, lagu ni saya yang cipta, tapi manusia kan adalah pelupa. Okey. Al-mansubat ada 13. Al-mafa'il 6 sekawan. Maf'ulun bi, maf'ul mutlaq, maf'ulun fi, maf'ulun la, maf'ul tsani, maf'ul ma'af, wal munada al-hal.
Syazrul kira betul ke tu? Tangan tu? Al-hal isim inna khabar kana tamyiz wal mustasna. Okey, itulah dia. 13. Tapi kalau kita ada 12 tau. Tapi belakang sekali tu dia ada jadi tawabik. Tawabik kan masuk semua. Okey. Jadi kita dah belajar tadi pasal ni. Kita tengok pula yang berikutnya. Muka surat 4. Okey. Muka surat 4. Okey. Tengok nombor 7. SPN 2019. Kita tengok SPN 2019. Okey. Siapa boleh jawab? Nombor 7. Istakhrij at-tawabi' ma'a bayan naw'iha mimma ya'ti. Silakan. Chatting boleh. Okey, badal. Mana kalimah dia? Mana tawabi'nya? Kalau dia minta istakhrij at-tawabi', maknanya kita ada 4. Ataf pada sifat taukid. Tapi ataf tadi awak kena tukar pada ma'tuf Walaupun sebenarnya dalam periksa kadang-kadang pemeriksa tu baik. Awak jawab ataf pun dia bagi betul. Tapi jangan ambil risiko. Kerana pemeriksa tu bau gaduh dengan bini dia ke, kalau dia perempuan bau bersalin ke, bau beranak kembar ke, tengah pantang lagi. Cikgu tengah pantang, lepas tu kena suami pula dia yang pantang. Cikgu tu pantang, suami dia pantang. Kau jangan cari pasal. Cikgu dalam masalah ada bad mood. Kau pergi tulis pula situ ataf. Dia potong, dia bagi 1 markah je. Rugi lah. Elok-elok nak dapat A+, dapat A solid je. Rugi lah. Okey. Sekarang ni jawapan dia ialah nisfaha. Nisfaha taukid. Betul ke taukid? Badal. Ya, badal. Okey. Nombor 7. Okey, badal apa tak payah tulis sebab dia hanya tanya jenis tawabik saja. Kalau dia tanya jenis badal baru kita tulis. Kalau dia tanya jenis tawabik, 4 tadilah. Tak payahlah kita tambah-tambah. Sebab kalau takut tambah salah pula tu. Elok-elok betul dapat markah, tak dapat markah pula. Okey. Nombor 8. Yahtaj an-nas ila. Okey, ada jawapan tulis. Kita tengok hasanah. Yang ni ada tulis hasanah. Hasanah. Okey, farhanah hasanah. Okey. Ya, jawapan dia hasanah. Na'at. Betul. Okey. Yang ni ada cabaran sikit. Tengok ya. Istakhrij an-na'at. Bawah dia. SPN 2013. Istakhrij an-na'at min al-ibarat al-atiyah. Keluarkan na'at daripada ibarat. Ma'a bayani naw'ihi. Haqiqiyan atau sababiyan. Nak tulis apa ni? Itu ada orang jawab ke skema keluar tu. Okey, nombor 7. Silakan. Ada jawab taukid. Tapi soalan dia dah cakap itu na'at. Itu saya cakap tadi. Ada jawab lagi taukid maknawi. Baca soalan tak? Istakhrij an-na'at.
Maknanya keluarkan na'at. Bermaksud dia bukan taukid. Confirm na'at. Tapi dia nak tanya, hakiki ke sababi? Nah, hakiki ke sababi? Okey, nombor 7. Al-Misri. Okey, na'at apa Misri? Ada yang tulis na'at sababi. Jawapan dia adalah na'at hakiki. Tak ada sebab pun nak jadi sababi. Okey, nombor 8. Fi hadhil madrasah muallimah nasyitah. Okey, jawapan dia. Nasyitah. Na'at hakiki. Dia na'at sababi ni, dia selepas dia tu, kena ada kalimah lain yang berdhamir. Tengok nombor 9 tu. Yang tadi hakiki ya. Nombor 9. Apa soalan dia? Ja'a ar-rajul al-fadil abuhu. Yang ni baru na'at sababi. Mana na'at dia? Al-fadil. Dia nak tahu sababi ni. Abuhu bukan na'at dia. Al-fadil tu adalah na'at dia. Abuhu itu dia bukan na'at, tapi dia petunjuk kepada bahawasanya al-fadil itu adalah na'at sababi. So kalau awak nak kata dia na'at sababi, ni nak bagi tips ni. Saya bagi tips. Na'at sababi, tulis. Tulis nota. Ambil pen. Na'at sababi mestilah ada abuhu bukan dia. Abuhu bukan na'at. Al-fadil itu adalah na'at sababi. Al-fadil adalah na'at sababi. Okey, na'at sababi ini selepasnya mestilah isim yang ada dhamir ataupun isim yang bercantum dengan dhamir. Barulah panggil na'at sababi. Contohnya abuhu. Abu tu isim. Ada hu. Hu tu dhamir. Maka al-fadil yang mana kalimah sebelum tu adalah na'at. Kalau dia tak ada dhamir, kalimah selepas dia tak ada dhamir, maka dia bukan na'at sababi. Ini tips dia. Tahu? Okey. Kalau kita tengok lagi yang lain-lain. Tengok bawah dia sikit, nak tunjuk na'at sababi hakiki kan. Contoh 2017, SPM 2017. Okey, admin turun sikit bawah. Tengok nombor 16. Soalan nombor 16. Hadhil fatatu al-karimu akhuha. Jadi ada akhuha. Maka al-karimu tu adalah na'at sababi. Nampak tak akhuha tu ada dhamir dan akhuha tu adalah isim? Jadi dia adalah yang sebelum dia adalah al-karimu tu adalah na'at sababi. Okey ustaz, apa i'rab akhuhu? Kalau tadi apa i'rab abuhu? Okey, kalau orang tanya, sebenarnya dalam soalan tak tanya. SPM tak tanya tu. Cuma saya bagi tahulah. Takut awak nanti tak lena tidur. Okey, akhuhu, akhuha, abuhu tadi tu i'rabnya ialah siapa tahu? Saya nak tengok ada tak siapa yang tahu? Test. Siapa tahu? Ini kalau saya buat bengkel ni, saya bagi RM5, RM10. Kalau soalan ni saya boleh bagi RM20. Sebab susah. Siapa berani jawab? Asmaul Khamsah betul, tapi bukan itu i'rab dia. Kan kalau i'rab, ingat dah, dia tak lari daripada 7. Yang kita belajar, dia marfu' kan? Akhuha marfu'. Abuhu tadi marfu'. Kan? Okey, awak kira daripada lagu yang kita nyanyi 7 tadi tu. Dia tak lari daripada 7 tu. Sebab dia isim marfu'. Tengok bagaimana guna lagu tadi dalam periksa. Dalam periksa nanti awak kena nyanyi. Mana nak ambil lagu tu? Dalam channel Ustaz Selamba.
Jangan lupa subscribe, like and share. Okey, jawapan dia ialah. Ya. Jawapan dia ialah, kalau kita kira, saya jawab sambil menyanyi ya. Isim yang marfu adanya 7. Fa'il naibnya. Okey, dah tak boleh ingat sambung dah. Sebab apa? Jawapannya fa'il. Fa'il. Ya. Itulah jawapan dia. Okey, settle. Contoh nombor 17. Bawah tu sikit kan. Katakanlah awak kata, nahtaju ilal mat'am at-tazij lil akli. Awak nak kata at-tazij itu naat hakiki ke sababi? Everybody, chatting. Hakiki ke sababi? Ada kalimah lain lepas tu. Lepas at-tazij tu. Ya. Kenapa kita tak kata, bagus, semua dah faham. Kenapa kita tak kata lil akli tu, apa ni, al-tazij ni sebagai at-tazij sebagai naat sababi? Kenapa? Sedangkan lepas dia ada kalimah lil akli. Ya, betul, bukan dhamir. Tak ada dhamir. Betul, bagus. Irdina dan ada 2-3 orang tak sempat baca. Okey, mana lil akli tak ada dhamir, maka dia bukan naat sababi. Nampak tak? Dapat tak tips tu? Okey, sebenarnya banyak lagi tips nak bagi. Tapi masa sangat mencemburui kita. Tapi saya janji tadi nak lajak masa kan? Sebab kita mula lambat kan? Okey, saya nak awak buka latihan tambahan tadi. Okey, Syafiqah O panjang, Syafiqah O. Okey. Sekarang saya nak awak buka latihan tambahan. Okey, saya minta admin pun buka latihan tambahan. Fail lain. Siapa yang tadi ada dalam grup chat Telegram, buka yang latihan tambahan. Sebab apa? Sebab kertas yang ada kat tangan awak tu, saya dah buat semua, baru saya perasan, ini macam ada benda lagi yang tak cukup, yang perlu saya tambah. Maka saya pun dengan pantasnya buat soalan baru. Bukan buatlah, cari soalan baru. Untuk kepuasan anda semua, supaya anda dapat variasi. Okey, mari kita tengok apa yang saya maksudkan. Okey, buka soalan tambahan. Okey, dah buka. Yang ni dah buka. Okey. Tolong besarkan sikit kakak-kakak admin. Kakak-kakak admin yang handsome, tolong besarkan sikit. Alright. Imla al-faraghat al-atiyah bi kalimah mushtaqah min al-kalimat allati bainal qausain ma'as syakl. Ingat tu, kalau dia ada soalan ma'as syakl kena bariskan. Kalau tak ada ma'as syakl tak payah bariskan. Kadang-kadang soalan ni yang merangkap, dia separuh tu pada jawapan tu. Kalau awak tak baris, awak akan kehilangan separuh markah. Tapi sekarang kurang soalan macam ni. Manalah tahu. Kita cakaplah awal-awal. Sebab soalan tu di ujung, ma'as syakl tu, ma'ad-dhabti bisyakli, ma'as syakli, itu semua kena baris. Okey, nombor 19. Silakan. Saya nak dengar jawapan anda dulu. Macam mana nak tulis? Okey. Ada tulis takhruju, yakhruju, takhruju, yakhruju, takhruju, yakhruju. Nampak? Siapa berani jawab? Syazrul. Silakan chatting. Cuba beri jawapan anda. Okey. Kharij. Yakhruju. Okey, saya bagi. Tak ada, setakat ni tak ada orang yang betul jawapan. Semua tak mencapai tahap yang patut kena tulis. Tapi soalan memang susah sikit. Tapi saya saja bagi awak soalan susah sikit. Yes, Shazana. Okey, itu betul. Jawapan dia ialah akhraja. Dia bagi kharaja. Awak tengok soalan sebab tu saya cakap fahmus soal
nisful ijabah. Faham soalan tu? Dia kata letak kalimah mushtaqah. Ikutlah kalimah isim ke fi'il ke. Dia nak kalimah aja. Kalau dia sebut isim saja, maka kena isim. Kalau dia sebut fi'il, kena fi'il. Kalau dia tak sebut, kalimah aja disebut. Kalimah ada 3. Isim, fi'il, haraf. Jadi, boleh dua-dua. So, di sini kena letak fi'il. Akhraja Khalid al-kutuba minad darji. Kenapa kena akhraja? Tak boleh akhruju. Akhraja maknanya mengeluarkan. Kalau kharaja maknanya keluar. Tengok ayat tu. Khalid al-kutuba minad darji. Khalid buku-buku minad darji dari laci. Daripada laci. Maksudnya mengeluarkan kan? Keluar. Kalau kita kata kharaja saja memberi maksud keluar. Kalau nak memberi maksud mengeluarkan, kena akhraja. Barulah mengeluarkan. Ya. Kan? Barulah dia mengeluarkan. Jadi akhraja mengeluarkan. Kalau kita letak kharaja keluar. So tidak jadi. Keluar Khalid buku-buku daripada laci. Sama juga dengan akhruju. Akhruju saya keluar. Saya keluar Khalid buku-buku daripada laci. Pun tak betul. Kena akhraja. Khalid mengeluarkan buku-buku daripada laci. Barulah betul. Faham? Okay, ya, saya nak bagi tahu sikit. Dalam soalan-soalan tertentu, dia bagi soalan umum. Bila dia bagi kalimah, dia agak susah sikit. Kalau dia tentukan isim ke fi'il ke, dia senang. Tapi kalau dia bagi umum, kita jadi pening. Nak pilih isim ke fi'il ke macam mana? Okey, tengok muka nombor 20. As-sayyadun as-samak. Jadi di sini kita letaklah fi'il mudhari' boleh. Fi'il madhi pun boleh. Sama ada yaspaduna, kan? Yaspaduna. Ataupun fi'il madhi pun boleh. Istadu. Sebab dia tak letak bila masa nelayan tu pergi menangkap ikan. Kalau dia letak amsi, semalam. Kalau fil usbu'il madhi, baru kita guna fi'il madhi. Tapi kalau dia guna tak ada tak apa-apa, ikut suka kita lah. Madhi pun boleh, mudhari' pun boleh. Yang penting, kita kena guna istada tadi tu. 21. As-sabiqun. Anak tak apa ni? Siapa je boleh jawab? Silakan. 21. Siapa boleh jawab 21? Silakan. As-sibaq. Kalau kita sebut as-sibaq yatasabakum, as-sibaq ni berlomba lari. Sabik tak boleh juga. Dia bagi sabaqa, dia bagi yatasab. Tengok clue-clue kat situ. Ada sawak as-sabiqun, orang yang terdahulu. Yatasabakun apa yatasabakun? Berlumba kan? Berlumba lari, berlumba. So jawapan dia ialah jadikan isim fa'il bagi yatasabakun. Mudah aja. Buang ya. Ganti mim. Al-mutasabiqun. Ya betul. Al-mutasabiqun. Dia dah bagi clue tu. Yatasabakun tu adalah clue dia. Al-mutasabiqun. Inilah jawapan dia. Maknanya kita cari isim fa'il daripada
yatasabaqun. Tasabaqa, mutasabiqun. Jamak dia mutasabiquna. Sebab dia duduk awal, kita letak alif lam. Mubtada, al-mutasabiquna. Faham? Faham ke tak faham? Sebab dia dah bagi yatasabaqun tu ada clue dia. Kena ambil situ. So soalan-soalan begini, dia ada clue. Macam saya sebut tadi, soalan ni dia ada clue. Sama ada sebelum tempat kosong ataupun selepas tempat kosong. Kita kena perhati. Okey, sikit lagi. Nombor 24. Bayyin mawqi'ul i'rab. Mawqi'ul i'rab lil kalimah allati tahtaha khattun. Soalan tu al-kalimah tu salah letak lam. Lil kalimah allati tahtaha khattun fil jumal al-atiyah. Okey, yang ni kalau mawqi' ni awak tahu. Kan? Mawqi' ni. Kalau dalam 5 soalan scan, kaedah 5 soalan scan. Saya pernah ajarkan dalam grup Telegram kan? Okey. Kalian 5 soalan scan ni, mawqi' duduk pada tempat yang ketiga. Soalan scan yang ketiga. Saya ulang sikit lagi lah. Soalan scan yang pertama, kalimah yang kita nak i'rab. Mana-mana kita nak i'rab kalimah bergaris. Pertama sekali kita tanya. Apakah jenis kalimah tersebut? Contoh dalam soalan 24 tu, isma'i. Apakah jenis kalimah tersebut? Fi'il. Betul kan? Apakah i'rab kalimah tersebut? Kena tulislah i'rab dia. Yang ketiga, kenapakah dia marfu' ke mansub majrur? Tahu ke tak tahu ni kali 5 soalan scan ni? Pernah dengar tak? Okey, kalau kaedah ni saya nak kena cerita, tapi masa tak cukup. Awak masuk dalam channel Ustaz Selamba. Awak tengok dalam Ustaz Selamba part 9. Part 9, awak tengok kat situ. Dia ada cerita pasal kaedah 5 soalan scan. Kaedah i'rab. 5 soalan scan. Jadi di situ kaedah ni sebenarnya untuk memudahkan awak i'rab. Satu kalimah awak boleh i'rab dalam tempoh 10 saat sahaja. Kaedah ni saya dah try banyak sekolah dah. Siapa yang pernah belajar dia tahu. So yang tak saya nak ajar pun tak sempat masa dia. Okey. Jadi saya nak letak di sini isma'i. Apakah mawqi'ul i'rab bagi isma'i? Ada orang jawab fa'il. Ada orang jawab apa tadi? Mubtada. Ada orang jawab macam-macam. Okey. So sebenarnya apa? Dia adalah fi'lul amri. Fi'lul amrin. Okey, saya padang. Sebab mawqi'ul i'rab untuk isim lain, untuk fi'il lain. Contoh isma'i. Mawqi'ul i'rab dia, kita nak kata mubtada. Boleh ke kata mubtada? Tak boleh. Boleh kata khabar? Tak boleh. Yang kita belajar tadi tu semuanya adalah i'rab isim. Sekarang ni i'rab fi'il. I'rab fi'il lain. Untuk i'rab fi'il, saya ada satu lagu. Nampak awak dah mengantuk? Maka kita dengar lagu i'rab fi'il. Okey, admin. Pasang lagu dengan liriknya sekali. Nak dengar tak ni? Everybody nak dengar tak lagu baru ni? Baru nak launch lagu ni. Tak di-upload dalam YouTube lagi. Okey, kita dengar lagu. Dengan liriknya sekali. Dan kalau boleh admin, orang yang ada buku, tolong tengok jadual JIF, jadual i'rab fi'il. Ya, dia menyebut meng-i'rab mabni dan mu'rab. Bagaimana i'rab fi'il ni? Completely siap dengan contoh. Okey, selamat mendengar dan selamat menonton. Jangan live lagi. Selamat. Janganlah kita lupa kabar.
fi'il tiga mansub tiada fi'il yang majrur. Janganlah kita lupa leka bahawa i'rab fi'il tiga mansub tiada fi'il yang majrur. Janganlah kita terkeliru dan akhirnya menjadi buntu. Harus waspada selalu i'rab isim dan fi'il tak sama, banyak bezanya. Semua fi'il madhi dan amar adalah mabni, takkan berubah selamanya. Bintin saja selamanya. Dahaban kan dahaba, selamanya takkan jadi dahabu, kerana ia fi'il madhi. Kanda kata ia mabni. Idhab kan idhab, selamanya takkan jadi idhabu, kerana ia fi'il amr. Kanda kata ia mabni. Hey, kali mau cakap dah. Mabni kan? Tak payah break, yang kena break hanya satu fi'il sahaja. Tiada dua fi'il selamanya. Marfu ila tiada lapan dan ila kai lama nahi alamul amri. Yalhabu yaktubu misalnya. Janganlah kita lupa leka bahawa i'rab fi'il tiga mansub tiada fi'il yang majrur. Janganlah kita lupa leka bahawa i'rab fi'il tiga mansub tiada fi'il yang majrur. Mansub pula bila ada awamil nasab, tanpa sahaja tidaklah banyak bahawa dan tidak akan. Idan kalau begitu kai supaya an yaktuba, bahawa dia menulis. Walan yalhaba, dia takkan pergi. Budak jadi janganlah kita lupa leka bahawa i'rab fi'il tiga mansub tiada fi'il majrur. Janganlah kita lupa leka bahawa i'rab fi'il tiga mansub tiada fi'il yang majrur. Mansub pula bila ada empat awamil jazam. Mansub pula bila ada empat awamil jazam. Lam tidak, lama belum lagi. Lanahia jangan lamul amri hendaklah. Lam yaktub, dia tidak menulis. Lam yaktub, dia belum lagi. Nataku, janganlah kau tulis. Liyaktub, hendaklah dia menulis. Lam
liyadhab, dia tidak pergi. Lama yadhab, dia belum lagi pergi. La tadhhab, janganlah kau pergi. Liyadhab, hendaklah dia pergi. Darimu jadi dari jadi mati. Begitu berubahnya fi'il, itulah dinamakan i'rab fi'il. Dari bu jadi dari jadi mati. Begitulah berubah fi'lun mudhari', berubah ia karena ada lapan. Jika tiada lapan, kekalah ia marfu' selamanya. Inilah cerita i'rab fi'il, ada yang mu'rab, ada yang mabni, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Bunyi tarik. Oh, kena tutup. Sekejap nanti habis sudah tu. Nak sudah dah. Okey, so itulah. Okey, lagu tu insyaAllah nanti akan di-upload dalam YouTube. Okey, cuma sebelum kita berakhir, insyaAllah pada akhir akan datang, kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Cumanya ada beberapa pengumuman penting sebelum saya berakhir ni. Pertama sekali kita tu kejap tengok skrin . So dalam perhiasan nanti insyaAllah kita akan tengok, kalau boleh kita jumpa sekali lagi ke bila-bila nanti saya announce. Jangan keluarlah dalam grup Telegram tu, duduk situ dulu. InsyaAllah kita akan bincangkan macam mana kita boleh bantu sikit lagi. Okey, dengan ada sedikit masalah-masalah teknikal tadi, jadi larilah sikit timing kita. Saya nak bagi tahu satu perkara, beberapa perkara. Pertamanya, mana handset saya? Pertamanya, kita akan ada buat seminar teknik menjawab peperiksaan pada 28, 29, 30 sehingga 1 November. Bulan ni lah. Jadi saya harap kalau anda berkelapangan, boleh join. Ni 28 sehingga 1 Disember. Boleh join. Dinamakan seminar skor online. Seminar online skor SPM. Yang menyampaikan ni semua subjek ada. Ada 10 subjek. BM, BI, Math, Science, Sejarah, Fizik, Kimia, Bio, Admat dan Perniagaan. So, boleh WhatsApp nombor admin dalam grup Telegram ataupun di 013 286 3732. Orang yang ambil seminar ni insyaAllah boleh jumpa lagi dengan saya pada nanti. Dan kita akan ada nanti, kita sebenarnya sekarang ni ada kelas online. Siapa yang nak belajar dengan saya untuk bahasa Arab, hari Sabtu pukul 12 hingga 1:30. Hari Sabtu. Nanti hubungilah nombor admin tu. Dan satu lagi,
Siapa yang berminat untuk beli buku cerita Nahu, boleh berhubung juga dengan admin tadi. Buku ni insyaAllah akan ada buku latihan pengukuhan bagi dia. Dia dalam bahasa Melayu, jadi senang belajar lah. So semuanya jumpa dengan admin lah. Okey, untuk seminar teknik menjawab peperiksaan tadi tu, harga dia kalau untuk 7 subjek, untuk 5 subjek, 5 subjek tu dia dalam 170. Tapi kalau awak ambil masuk 2 orang dengan 3 orang dengan kawan-kawan, dia ada diskaun. Nanti awak tanyalah admin nanti. Boleh, tak ada masalah. Kita ada plan ansuran bayaran. Okey, tak apa. Tapi cikgu-cikgu yang bagi ceramah ni, ramai di kalangan cikgu cemerlang, cikgu-cikgu yang jurulatih utama negeri, dan memang otak-otak lah. Memang kita pernah panggil dia orang setiap kali seminar, cuma kali ini dalam bentuk online. So apa-apa pun berhubung dengan admin di 013-286-3732. Dan akhir sekali, saya minta maaf, minta ampun atas salah silap. Dan jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Selamba. Dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama.